Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safi Azhara binti Helmi, nombor metrik 08130. Hari ini saya akan membentangkan Content Creation Tools. Okey, apa itu Content Creation Tools? Content Creation Tools ialah satu medium atau alat untuk kita sampaikan konten kita dengan lebih kreatif dan berkualiti. Okey, tools pertama yang saya akan bentang ialah aplikasi Jing. Okay, apa itu Jing? Jing adalah aplikasi merentas platform yang boleh dimuat turun dari www.jingproject.com. Ini juga boleh mengambil tangkapan skrin statik, skrin komputer anda, dipanggil tangkapan skrin ataupun screenshot, serta merakam video pendek kurang daripada 5 minit. Tindakan skrin ini dipanggil screencast. Ia juga boleh berkongsi tangkapan skrin dan screencast anda dengan serta-merta dengan orang lain sama ada melalui web ataupun email. Laman teman Jing iaitu www.screencast.com menjadikan pos yang mudah dan cepat. Okey. Saya akan terangkan kebaikan menggunakan Jing. Yang pertama, ianya percuma. Yang kedua, tersedia untuk Windows dan Mac. Dan yang ketiga, boleh memaknai imej dan video ke screencast.com dengan klik yang mudah. Okey, kegunaan Jing dalam pendidikan. Yang pertama, kita boleh buat video data yang terakses cepat dan mudah untuk pelajar. Yang kedua, pelajar anda boleh merakam diri mereka menyelesaikan masalah matematik dan kemudian post di blog kelas anda. Yang ketiga, minta pelajar anda merakam persembahan mereka. Yang keempat, pelajar anda boleh merakam diri mereka mengkaji dan membentangkan kajian mereka. Dan yang terakhir, minta pelajar anda untuk menjadi kreatif seperti mencipta garis masa kehidupan penerokan dan kemudian bentangkan melalui Jing. Okey, saya akan menunjukkan cara-cara mendownload Jing di laptop anda. Yang pertama, pergi ke Google, kemudian search Jing. Dia akan dapat jumpa yang ni, share ideas instantly with text with capture ni, tekan yang ni. Kemudian tekan free download. Kalau anda menggunakan Windows, teruskan dengan Windows download. Kalau anda menggunakan Mac, guna yang ni. Okey, akan keluar benda ni, saya tekan. Baca terma dan syarat, tekan yes dan continue. Okey, dah keluar. Okey, kemudian akan keluar benda ni. So, kalau nak guna dia macam ni, tekan capture. So, pilih kawasan yang anda nak guna. Contohnya macam ni. Kalau nak ambil gambar, tekan capture an image. So, kalau nak download, tekan upload. Okey. So, done. Okey, boleh pangkal. Okey, lepas tu. Okey, kalau nak rakam pula. Pilih balik kawasan. Kemudian, capture a video. Kalau nak gunakan kamera, boleh tekan ni. Dan ada mikrofon. Ni untuk volume laptop. So, bolehlah nak bentang. Kalau nak bentang kot sini. Okey, kalau nak save gambar, tekan save. Tekan save. Kemudian, tulislah nama testing. Lepas tu save. Siap. Kalau untuk video pula, video dia lain sikit. Video tak boleh save dalam laptop. Video dia just boleh copy link. So, send melalui email atau web. Macam tu lah. Okey, terus yang kedua pula saya akan terangkan mengenai Screencast-O-Matic. Okey, apa itu Screencast-O-Matic? Screencast-O-Matic ialah laman web yang memberikan pengguna membuat rakaman aktiviti skrin dan audio mereka menggunakan applet berasaskan Java. Aplikasi ini berjalan dalam tingkat pelayar dan serasi merentas platform Java 1.5 atau lebih tinggi diperlukan untuk menggunakan laman web ini. Aplikasi ini mempunyai kebanyakan ciri aplikasi desktop yang serupa yang membolehkan anda menangkap sebahagian daripada skrin. Aplikasi ini berfungsi dengan lancar dengan Internet Explorer dan Firefox 2.0. Laman ini juga serasi dengan Safari 2.04 dan Opera 9. Okay, kelebihan menggunakan Screencast-O-Matic ini ialah diselahkan penunjuk klik, mudah untuk digunakan, keupayaan untuk menambah caption dengan mudah, keupayaan mencipta untuk menambah nota dan untuk penonton menambah komen, dan tiada aplikasi untuk dimuat turun. Okay, faedah menggunakan Screencast-O-Matic ialah sangat berguna untuk menunjukkan penggunaan perisian dan fungsi komputer lain, persembahan kuliah atau pelajaran pendek, atau memberikan maklum balas yang kaya mengenai kerja pelajar. Artinya,
boleh dibuat dan dilihat pada bila-bila masa dan di mana sahaja selagi pengguna sambungan internet dan browser. Yang ketiga, pelajar boleh melihatnya pada masa yang sesuai untuk mereka. Jadi mereka bekerja dengan baik dalam kursus dalam talian dan hybrid. Seterusnya, dilihat dan disemak untuk rujukan oleh pelajar supaya mereka berfungsi dengan baik untuk menyampaikan pelajaran atau demonstrasi pengajaran kepada mana-mana pelajar yang lain. Dan akhir sekali, siaran skrin mewujudkan persekitaran yang lebih menarik untuk pelajar yang bekerja dalam talian, memberi syarahan atau tunjuk cara dengan bayaran lebih peribadi dan bersemuka. Okey, seterusnya saya akan menerangkan cara menggunakan Screenomatic. Screenomatic ni tak perlu download pun, dia just search je kat internet. Okey, tekan ni. Kemudian tekan login ataupun sign up it for free. Kalau dah ada account, tekan login. Kalau baru nak buat, boleh tekan sign in. So, sign in with Go. Okey. Okey, kemudian dia tunjuk cara-cara dia. Lepas tu, kalau nak ambil gambar, tekan yang ni. Jadi loading. Kejap, you. Okey, kemudian dia akan keluar ini, ready to take a screenshot. Sudah ready. Tu, klik or drag, pilih bahagian mana kita nak ambil gambar. Contoh macam ni. Image copy. Lepas tu, yang ni kalau nak edit gambar. Yang ni kalau nak open image folder. Okey. Okey, dah selamat di download di dalam desktop kita. Okey, saya akan tunjukkan cara nak record screen pula. Okey, tekan launch recorder yang ni, logo video ni. Okey, direkam. Okey. Kemudian kita boleh adjust. Kita nak rakam bersama mana. Okey, boleh sini ke. Okey. Contoh saya akan bentang pasal slide ni. Okey, boleh kita adjust. Okey, dan kalau kita nak rakam skrin je, kita boleh tekan skrin ni. Kalau dia akan rakam skrin je, kita nak rakam muka kita, tekan webcam. Nanti akan keluar muka kita. Kalau kita nak buat pembentangan pula, tekan boost. Dia akan keluar sekali muka kita. Okey. Muka aku. Okey. Okey. Okey, boleh adjust kita letak muka kita kat mana. Kemudian, kalau kita nak start rakam, tekan recorder. Okey, tekan start. Okey, lah cara kita nak cara bentang. Nanti di atasnya dia akan bagi gambar macam ni. Kita boleh nak insert tak berat. Dan ni pula highlight kata pink ke ni. Ni kalau ni text kita nak text apa point. Ni pula kalau nak buat bentuk, kita boleh bentuk bulat ke stiker, color pun boleh pilih. Dan juga kebalan pen. Okay, ni kalau kita nak zoom in. Kalau nak zoom in, tekan double click. Dia akan zoom sedalam-dalam lah. Okay, kalau tak nak zoom dah, ni reset. Okay, stop. Kemudian pada habis, tekan pause. Kemudian done. Okay. Kalau kita nak share, ni tak boleh edit video. Kalau nak edit video, kena bayar. So, tak payah edit. Kalau kita nak share, kita boleh klik upload, kemudian copy link je. Okay, kita akan save video kita. Okay, kita tekan save as video file. Okay. Okay, nanti dia akan keluarkan video file. So, kita boleh pilih jenis type video kita. Nak jenis AV ke, audio ke, ataupun MP4. Okay, sini MP4. Kita boleh tukar nama video ni. Cobaan. Okay. Okay, kita dah, ni kita nak letak kat folder mana. Kita nak letak video ni kat folder mana, saya letak kat dokumen. Kalau dah siap, tekan publish. Okay, ni nanti dia akan keluar macam ni. Nanti kalau kita tekan ni, dia akan play video kita yang kita rakam tadi.
Okay. Okay. Okay, tengok. Yang ni kalau kita browse folder ni, dia akan tunjuk video kita kat mana. Contoh. Tu. Dia ada tunjuk. Okay, kalau copy path ni, dia akan dia copy kita punya alamat video ni. Okay, dan siap. Video kita ni juga boleh kita upload kat YouTube dan juga boleh save kat Google Drive. Okay, screencast automatic ni sesuai lah kalau kita nak buat pembentangan. Okay, itu sahaja dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hawa Syafiq binti Zainuddin, nombor matrik 057974. Saya akan menyambung pembentangan rakan saya mengenai tajuk Camtasia Studio. Okey, baiklah, kita pergi kepada apa itu Camtasia Studio. Okay, Camtasia Studio ni adalah satu program perisian penangkapan skrin berasaskan video. Ia serupa, sama je macam kita menggunakan kamera video untuk kita merakam skrin. Walau bagaimanapun, tidak seperti menggunakan kamera video. Camtasia Studio ni, perisian ni hanya dimuat naik dalam komputer kita sahaja. Jadi tangkapan skrin kita dirakam terus ke format video digital dengan audio yang berkualiti tinggi. Macam Camtasia juga disesuai untuk menangkap keseluruhan skrin kita atau tertingkap tertentu atau tempat-tempat yang kita nak record saja. Video tangkapan ni boleh dirakam dengan atau tanpa suara. Okey, baiklah, kita pergi kepada kelebihan Camtasia Studio. Okey, yang pertama adalah keupayaan pengeditan yang mudah. Baiklah, yang kedua, kualiti video tidak hilang. Maksudnya kualiti pemaparan Camtasia Studio ni, yang maksud anda punya output yang sama, anda akan dapat output yang sama selepas memberikan seperti yang anda pernah tonton sebelum memaparkan output yang akhir. Maksudnya, awal kita buat video tu, kita dah nampak cantik, dia punya tu tak lari, dan kita akan dapat output akhir pun yang macam tu. Okay, baiklah, yang ketiga, sokongan untuk banyak format media. Maksudnya Camtasia Studio ni menyokong sejumlah besar video kita. Video kita yang panjang, yang berat, dia akan sokong audio serta format image yang kita letak dalam video kita. Kita pergi kepada tajuk yang seterusnya, iaitu Go Anime. Seterusnya, kita pergi kepada apa itu Go Animate. Go Animate ialah platform dalam talian di mana pengguna dibenarkan membuat animasi tanpa memerlukan latar belakang dalam grafik. Go Animate ni percuma untuk kegunaan, bukan komersial. Go Animate ni menawarkan dua jenis akaun, iaitu yang pertama, Go Animate Asas untuk pemula, orang baru yang nak mula, dan yang kedua adalah Go Animate Plus untuk mereka yang suka pergi lebih jauh dengan animasi mereka, yang suka reka-reka animasi. Walau bagaimanapun, untuk akaun tambahan, bayaran adalah kecil yang diperlukan. Kita kena bayar menggunakan Go Animate ni. Namun begitu, akaun asas juga disediakan dengan ciri yang menarik dan menyeronokkan untuk pengguna yang suka mencipta animasi ringkas, yang suka cipta anime kita sendiri. Setiap tema dilengkapi dengan latar belakang, watak dan prop yang boleh anda gabungkan untuk membuat animasi yang menarik, animasi kita sendiri. Selain itu, anda boleh bermula dari awal atau anda boleh menggunakan aksara template yang telah siap sedia di dalam tu dan telah direka bentuk untuk menjimatkan masa. Baiklah, kita pergi kepada kelebihan Go Animate. Okey, yang pertama, tidak perlu muat turun atau install diperlukan untuk menggunakan Go Animate ni. Yang kedua, pengguna boleh memilih template, ciri watak, menambahkan skrip anda sendiri pada animasi yang anda cipta. Okay, mencipta video animasi ni adalah pelbagai dan mudah. Anda pada peminat animasi, anda boleh
mencipta animasi anda sendiri dengan dialog-dialog yang anda suka. Baiklah, yang ketiga, ia bertindak sebagai platform bercerita untuk mempromosikan karya anda. GoAnimate ni adalah salah satu tempat kita meluahkan karya kita sendiri atau orang kata kartun yang kita suka. Animasi-animasi yang kita suka. Baiklah, yang terakhir, tempat untuk ekspresi diri dan kreativiti. Kreativiti, orang yang suka melukis, orang yang suka mencipta dialog boleh menggunakan GoAnimate ni. Baiklah, kita pergi yang terakhir iaitu menggunakan GoAnimate untuk pembelajaran. Yang pertama adalah ia pendekatan alternatif untuk pengajaran dan pembelajaran kita. Yang kedua, ia bertindak sebagai alat untuk berkongsi maklumat yang dikaji tentang topik tertentu. GoAnimate ni kita boleh gunakan medium animasi untuk kita kongsikan maklumat tu kepada rakan-rakan kita, orang luar yang ingin tahu pasal maklumat itu. Yang ketiga, ia menggalakkan kreativiti bukan sahaja pelajar tapi juga pendidik untuk membina minat dalam pembelajaran dan pengajaran. GoAnimate ni penuh dengan animasi, so tentu menggalakkan kreativiti pelajar-pelajar yang sukakan animasi yang menarik. Baiklah, yang keempat, pelajar boleh menggunakan GoAnimate untuk pembentangan dan laporan. Dan yang terakhir, ia menjadikan pelajaran lebih menarik kepada pelajar. Baiklah, setakat itu sahaja pembentangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanan Bahria binti Mai Harun, nombor matrik 058105 daripada Diploma Sejarah dan Tamadun Islam. Okey, saya akan menyambung content creation tool bagi education, ISSU, U issue dan juga My Ebook. Okey, yang pertama kita lihat kepada education. Apa itu education? Okey, education ialah community guru dan pelajar dalam talian. Ia adalah tempat di mana kita boleh mengajar apa yang kita tahu dan belajar apa yang kita tak tahu. Okey. Education mempunyai aplikasi papan putih boleh rakam untuk web dan iPad yang memudahkan untuk merakam serta berkongsi pelajaran video tentang sebarang topik yang ingin diajar. Okey. Pelajaran ini dihostkan di education.com dan ia boleh mengawal orang yang boleh melihatnya. Okay. Kita boleh kawal lah orang yang nak lihat. Kalau kita tak nak semua orang tengok, kita boleh kawal benda tu. Okay. Sekiranya anda seorang guru, anda mempunyai pilihan untuk membuat kursus dan menambah mana-mana pelajaran anda pada setiap kursus. Okay. Ini antara kelebihan education. Anda boleh mengarahkan pelajar anda untuk mendaftar dalam kursus anda untuk melihat pelajaran anda secara peribadi dan melibatkan diri dalam sesi soal jawab tentang setiap pelajaran. Okay. Atau anda boleh berkongsi pelajaran anda secara terbuka dan membolehkan pelajar dari seluruh dunia belajar daripada pengajaran anda. Okay. Korang boleh je nak bagi just pelajar korang je tengok atau korang nak bagi semua orang tengok pun boleh. Pelajaran yang konten pelajaran yang korang buat tu. Sekarang kita lihat pada faedah daripada education. Okay, yang pertama, kita boleh tambahkan foto daripada kamera iPad, album foto atau Dropbox. Yang kedua, kita boleh letakkan pelajaran kita pada blog atau tapak web kita. Yang ketiga, kita boleh berhenti dan sambung semula rakaman pada bila-bila masa. Maksudnya, korang boleh pause and continue rakaman tu pada bila-bila masa je. Okay? Yang keempat, buat akaun percuma di education.com dan pilih orang yang boleh melihat pelajaran anda. Okay. Yang kelima, kongsi pelajaran anda melalui email, Facebook dan Twitter. Okey, sekarang kita lihat kepada kelebihan education. Okay, yang pertama, memberi pelajar pilihan untuk menentu semula arahan, berhenti dan putar semula arahan untuk mewujudkan tahap pemahaman yang lebih mendalam. Okay, maksudnya kat sini pelajar boleh tengok bila-bila masa apa konten yang cikgu diorang bagi dan diorang boleh pause and continue bila-bila masa arahan tu untuk mewujudkan tahap pemahaman yang lebih mendalam. Okay, yang kedua, membenarkan pelajar mengakses pelajaran di rumah dan membuat kerja rumah di dalam kelas dengan bantuan pendidik.
Dan yang ketiga, guru boleh menggunakan aplikasi Education ini untuk menunjukkan kepada pelajar beberapa konsep utama, atau pelajar juga boleh menunjukkan pembelajaran mereka untuk menghasilkan video pendek bagi membantu rakan sebaya dan berkongsi dengan dunia melalui email, Facebook dan Twitter. Seterusnya, ini merupakan keburukan education. Yang pertama, ada kalanya tidak dapat merakam semula tanpa kehilangan imej dan gambar rajah. Yang kedua, jika pelajar memperoleh kelayakan log masuk, mereka boleh memadam atau merosakkan projek orang lain sesuka hati. Dan yang ketiga, pelajar mungkin menyerahkan orang yang tidak menyenangkan ke saluran anda. Okay, now let's get start with education. Okay, ini saya tunjuk secara kasar je tau. Okay, first korang boleh pergi ke website yang saya dah tunjuk tu. Okay, pergilah kat website education tu, dan korang boleh mendaftar. Daftar macam biasalah, like macam korang daftar nak buat hobi ke macam tu lah. Kemudian korang dah boleh start membuat kursus dan pelajaran. Okay, korang bolehlah letak konten-konten korang, macam tu lah. Lepas tu, and then last, korang boleh mendaftarkan pelajar korang yang korang nak bagi tengok, orang yang korang nak bagi tengok konten pengajaran korang tu. Okay, now yang kedua, kita pergi kepada ISSU issue. Okay, apa itu isu? Okay, isu ialah platform penerbitan digital terkemuka yang menyampaikan pengalaman membaca majalah, katalog dan surat khabar yang luar biasa. Okay, berjuta-juta orang telah memuat naik penerbitan terbaik mereka untuk mencipta edisi digital yang cantik. Apa yang anda perlu lakukan ialah memuat naik dokumen anda dan anda akan menerbitkan dalam 1 minit. Atau anda boleh menggunakan isu untuk mencipta perpustakaan peribadi kegemaran anda dan menangkan penerbit yang hebat. Okay, kiranya isu ni platform untuk kita nak buat konten majalah ke, katalog ke, surat khabar. Okay, korang bolehlah kalau ada apa-apa konten nak buat like macam majalah ke apa ni, boleh guna isu ni. Okay, atau kalau korang tak nak buat konten pun, korang boleh baca, kalau korang nak baca majalah ke, katalog ke, korang boleh baca pada isu ni. Kalau korang nak baca yang orang lain punya. Okay, kelebihan isu. Menurut Freddie Lord, 2011 berikut adalah beberapa kelebihan menggunakan isu. Okay, first, isu ialah alat penerbitan dalam talian percuma yang membolehkan anda mencipta buku, katalog, majalah, jurnal, manual, akhbar sumber, pembentangan, laporan korporat yang kelihatan profesional dalam sekelip mata. Okay, yang kedua, isu telah digunakan secara meluas oleh beribu-ribu syarikat dan organisasi perniagaan, NGO dan institusi pendidikan. Dan yang ketiga, isu membenarkan dokumen perkataan yang tidak diformatkan dengan baik diubah menjadi brosur atau katalog yang sangat cantik. Okay, ini antara kelebihan isu. Terdapat beberapa keburukan isu. Okay, yang pertama, ia hanya berfungsi apabila disambungkan dengan internet. Okay, so kalau tak ada internet, dia tak fungsilah. Okay, yang kedua, pengalaman menerima imbas kadang-kadang memakan masa kerana jumlah majalah dan talian yang banyak. Okay, dan yang ketiga, harga mesti berbayar isu lebih tinggi berbanding perisian lain yang serupa. Okay, ini antara keburukan isu. Okay, isu juga boleh digunakan dalam bilik belajar. Okay, first, pelajar boleh menerbitkan karya mereka sendiri, contoh sebuah buku dengan cerita mereka sendiri, akhbar kelas atau membentangkan penyelidikan mereka. Okay, guru juga boleh menggunakannya untuk menerbitkan keseluruhan unit kerja yang kemudiannya boleh diletakkan dalam wiki kelas. Okay. Ini step-step nak guna isu ni. Ini pun saya tunjuk secara kasar je. Okay, first, korang boleh pergi ke link website yang saya dah tunjuk tu. Okay, lepas tu korang boleh lah buat account and daftar macam biasa. And then korang boleh mencari orang, like korang nak follow orang ke, boleh lah. Lepas tu korang boleh memuat naik dokumen untuk penerbitan. Kalau korang ada konten nak masukkan, konten majalah ke katalog, bolehlah korang letak kat dalam isu ni. Okay, then korang boleh buat perpustakaan korang, like korang nak save apa yang korang nak baca ke, korang boleh lah. Atau
apa yang konten korang buat tu, bolehlah letak kat situ. Lepas tu mencari and membaca. Korang bolehlah search apa yang korang nak baca, dan yang daripada orang konten orang-orang lain, bolehlah cari. Okey, yang ketiga kita lihat kepada My Ebook pula. Apa itu My Ebook? My Ebook direka untuk mengubah sepenuhnya cara buku baharu diterbitkan di internet. Ia adalah penyelesaian semua dalam satu untuk penerbitan, penciptaan dan perkongsian buku dalam talian. Ia dibina di atas aplikasi rangkaian sosial yang mempunyai beberapa ciri berharga. Ini bermakna bahawa ini adalah salah satu cara paling mudah untuk mengeluarkan buku anda dan mula menyebarkan berita tentangnya. My Ebook telah direka bentuk untuk memudahkan sesiapa sahaja untuk menerbitkan buku di internet. Okey, My Ebook juga mempunyai antara muka pengguna yang sangat bagus dan ringkas yang menjadikannya sangat mudah untuk diterbitkan. Ia sesuai untuk hampir semua jenis buku sama ada majalah, album, foto, brosur, komik, risalah, manual atau buku kanak-kanak. Senang cerita, My Ebook ni dia macam buku, buku yang korang pegang selalu tu, tapi dia versi yang dalam internet punya, macam kalau macam contoh macam novel lah kan tebal nak kena bawa. Sekarang orang dah senang diorang terbit kat internet, so jadilah My Ebook. So kita tak payahlah pegang buku yang berat-berat dan kita baca, kita guna je My Ebook ni sebab dia dia dekat internet je kan, so senang lah kita nak bawa mana-mana, macam guna telefon ke tab ke, macam tu lah kelebihan My Ebook. Okay, first kita dapat buat ebook dengan mudah, dan yang kedua kita dapat terbitkan ebook dengan satu klik sahaja, dan yang ketiga kita dapat kongsi ebook kita dengan berjuta-juta penonton, dan yang keempat kita boleh buat sebarang jenis ebook termasuk manual, risalah, e-buku dan buku kanak-kanak. Ini step-step untuk nak guna My Ebook ni. First korang boleh pergi ke link, copy paste, lepas tu korang boleh lah paste ke Google ke mana-mana. Then korang boleh daftar macam biasa, and then korang boleh kemaskini akaun korang, dan korang boleh mencipta My Ebook korang. Korang boleh lah letak konten nak buat My Ebook, and then korang boleh lihat ebook korang. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama diberi Nurul Izzati binti Nur Amli, nombor matrik 057966. Dan yang saya nak bentang ialah yang pertama ialah Flipsnack. InsyaAllah di akhir pembentangan saya, kalian akan mendapat apa itu definisi setiap daripada tools ni. Yang kedua ialah cara penggunaan secara teori setiap daripada tools ini. Dan yang terakhir, kelebihan apabila kita menggunakan tools ni. Okey, jom tanpa menyalahkan masa, kita mula dengan yang pertama iaitu Flipsnack. Flipsnack, okey, apa itu Flipsnack? Flipsnack ialah perisian buku flipping dalam talian yang membenarkan sesiapa sahaja menukar dokumen PDF kepada penerbitan digital flip page flash. Versi percuma Flipsnack membolehkan sesiapa sahaja untuk membenamkan dokumen seperti buku, majalah, katalog, akhbar, portfolio ke dalam laman web atau blog. Buku The Flipping juga boleh dikongsi di laman web rangkaian sosial seperti di Facebook dan Twitter. Versi premium membolehkan orang ramai memilih untuk memuat turun dokumen. Okey, kalau kalian lihat dekat dalam slide, kenapa ada dua anak panah yang menunjuk kepada PDF dan JPG? Okey, sebentar lagi kita akan tengok kenapa. Okey, untuk slide seterusnya kita boleh tengok contoh kegunaan Flipsnack. Flipsnack membolehkan kita untuk membuat e-books, untuk membuat brand books, untuk membuat newsletters, brochure, flyers, marketing presentation. Okey. Seterusnya,
Okey, insyaAllah kita akan terus kepada yang seterusnya, teori penggunaan, how to use. Setiap tools sama sahaja dia punya step. Mesti kalau kita nak guna, kita sama ada kena login kalau yang dah ada account, ataupun kadang-kadang dia suruh kita register, betul tak? Sign up ke, kan? Jadi sama juga dengan Flipsnack. Kalau kita nak guna Flipsnack, kita kena pergi dekat laman web dia lah, www.flipsnack.com. Okey, itu yang pertama. Okey, lepas kita dah pergi dekat laman web dia yang slide yang sebelum ni, jadi dia akan keluar seperti ini. Dia nak suruh kita sign up dulu. Okey, dekat sini anda mempunyai, dia tulis kat situ anda mempunyai dua pilihan, iaitu sama ada sign up menggunakan easy sign up ataupun sign up with email. Kalau anda tekan easy sign in, maksudnya anda mendaftar menggunakan akaun Facebook anda. Saya pun yakin semua orang ada akaun Facebook. Yang kedua, sign up with email, maksudnya anda sign up melalui email lah, dan saya yakin juga kalian semua pasti ada akaun email juga. Dan sebenarnya boleh jika anda ada akaun Twitter boleh juga, dan ada akaun Google boleh juga sebenarnya. Gitulah. Okey, untuk step yang ketiga, jika anda memilih easy sign up. Okey, contohlah saya pilih easy sign up. Paparan kiranya saya nak sign up guna akaun Facebook lah. Okey, jadi paparan ini akan dipaparkan bagi membolehkan fail anda disambungkan dengan akaun Facebook yang keluar macam ni lah. So, kita tekan sahaja OK sebab dia terus akan connect dengan akaun Facebook kita. Tak lupa juga kepada sesiapa yang nak sign up melalui email. Dia tulis kat situ, jika anda memilih kaedah sign up with email, lengkapkan borang berikut. Mudah je. Dia minta email, dia minta password dengan apa tu? Dia nak kenal pasti kita robot ke tak kan? So dia suruh kita tiru huruf ataupun nombor yang dia bagi tu kan. Itu je lah. Okay, senang kan? Setelah selesai proses pendaftaran dan akaun anda akan diaktifkan dalam masa 24 jam, tekan butang continue untuk memulakan proses membina bahan P dan P. Okay, mudah je. Kita dah pergi laman web, kita dah pergi sign up. Sekarang dia dah buat akaun kita lah. Kita ada akaun Flipsnack. Tunggu 24 jam, dia akan diaktifkan. Dan dekat bawah tu, kalau kalian tengok My Flipping Books kan, dia tulis kat situ, bagi memulakan membina buku digital, tekan butang make your first flipping book dekat bahagian kanan bawah slide. Okey, baik. Sebagai tambahan, Flipsnack juga ialah salah satu medium untuk membuat flipbook. Saya tak nafikan banyak juga tools ataupun medium yang memberi kemudahan untuk membuat flipbook. Dan salah satunya ialah Flipsnack. Okay, saya sekarang nak tunjuklah macam mana flipbook dihasilkan melalui tools Flipsnack. Okay, jom. Langkah pertama, nak start dah ni. Memuat naik bahan. Tadi slide yang sebelumnya dia kata bila kita dah tekan make your first flipping book, dia akan keluar yang slide sekarang lah. So, langkah pertama, memuat naik bahan. Anda boleh memberi nama buku anda pada ruang title dan deskripsi umum mengenai buku yang anda ingin bina, dan setelah itu tekan butang browse. Okey, format yang perlu anda ada adalah JPG atau PDF. Ni lah yang saya sebut tadi, yang berada di slide yang pertama sekali. JPG dan PDF ni berfungsi sebagai dokumen yang kita nak jadikan flipbook tu. Maksudnya Flipsnack ni bila dah sampai dekat bahagian ni, kita nak buat flipbook lah. Yang pertama, tulis title dulu, tajuk buku kalian. Yang kedua ialah description tentang buku kalian, macam kita nak upload video YouTube, macam tu juga. Lepas tu bila kita tekan butang browse,
dokumen yang boleh masuk sama ada JPG ataupun PDF. Maksudnya kalian kena siapkan dokumen kalian sebelum buat flipping book tu menjadi PDF ataupun JPG. Okey, lepas kita dah add dokumen, kita dah letak contoh, kita letak PDF. Okey, so tunggulah dalam beberapa minit sebab dia nak proses upload bahan yang telah anda pilih sebelumnya. Dan setelah selesai, tekan butang next untuk langkah seterusnya. Next dekat mana? Tengok dekat bahagian kanan slide bawah sekali. Ada tombol kecil, mungkin tak nampak, tapi kat situ lah butang next. Okay, seterusnya bila dah tekan next, dia akan bagi kita hias sikit kita punya flipbook, memilih reka letak yang dikehendaki sama ada jenis, latar belakang, saiz dan sebagainya. Saiz buku, saiz flipping book tu, lepas tu dia ada template untuk background belakang, macam tu lah. Okay, lepas kita dah pilih semua tu, anda terus boleh melihat hasil terakhir bahan. Bila telah selesai atau puas hati, tekan finish. Sama juga finish, butang finish tu kat mana? Dekat bahagian kanan slide bawah sekali ada tombol kecil tu, tekan finish. Maksudnya kita dah selesai, kita dah siap hias lah. Okey, FlipSnap memang mudah sahaja. Langkah ketiga iaitu terakhir, anda akan diberikan URL untuk dikongsi bahan bersama rakan atau pelajar macam yang kalian tengok dekat dalam slide. Itu adalah laman web yang kita boleh copy dan share kepada sahabat-sahabat yang lain. Dan insyaAllah kita terus kepada yang terakhir. Seperti yang saya sebut tadi, kita akan tahu kelebihan daripada FlipSnap. Kelebihan bila kita guna FlipSnap. Okey, yang pertama, terdapat pelbagai jenis template yang boleh digunakan untuk mencipta buku cerita. Yang kedua, FlipSnap Flipbook adalah percuma untuk pengguna. Yang ketiga, pengguna boleh membetulkan ralat dan menerbitkan semula buku mereka pada bila-bila masa mereka mahu. Yang seterusnya, sehingga 25,000 orang boleh melihat Flipbook setiap hari dan kami boleh membuat perubahan pada Flipbook kami yang diterbitkan pada bila-bila masa. Seterusnya, orang ramai boleh menggunakan Flipbook untuk berkongsi sebarang dokumen atau buku dalam talian. Yang seterusnya adalah Flipbook ialah cara terbaik untuk peruncit kecil mempamerkan produk. Seterusnya, ianya mudah untuk dikongsi. Cuma ambil kod benam tu URL tu lah. Yang baru kod benam daripada buku anda yang baru diterbitkan dan siarkan dalam blog ataupun tapak web. Okey, itu sahaja untuk FlipSnap.